أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fadil Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sehat. Malam ni kita masuk tanggal 5 hari bulan Rajab 1445 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terus diberikan kekuatan, semangat yang tinggi untuk melakukan sebarang bentuk amal kebajikan sebagai bekal yang paling berguna untuk kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Allahumma amin. Lebih-lebih lagi kita berada dalam satu bulan yang dipanggil sebagai bulan haram, iaitulah bulan Rajab, satu daripada 4 bulan haram yang disebut dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang ke-26 daripada surah At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. Demikian itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama yang betul dan agama yang lurus, dan janganlah kalian melakukan kezaliman ke atas diri kalian padanya, iaitu pada bulan-bulan haram. Secara spesifik Nabi SAW menjelaskan apakah 4 bulan haram daripada 12 bulan setahun itu, sebagaimana riwayat daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, Inna zamana qad istadara ka hay'atih yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha 4 hurum 3 mutawaliyat Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya masa itu beredar mengikut keadaannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya setahun ada 12 bulan,
4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan satu lagi yang keempat, wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara bulan Jumada dan juga bulan Sya'ban. Jadi inilah bulan Rajab yang sekarang kita berada padanya. Semoga ia menjadi waktu yang sangat sesuai untuk kita memperbanyakkan amal soleh sebagai persiapan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Bulan depan bulan Sya'ban, bulan satu lagi bulan Ramadan. Biasakan yang mungkin sebelum ini dah lama kita tinggalkan daripada amal-amal sunat. Solat sunat, qiyamul lail, membaca Al-Quran, bersedekah dan juga seumpamanya, supaya sampai bulan Ramadan nanti kita sudah sangat biasa dengan amalan-amalan itu, kerana nanti pada bulan Ramadan itu adalah pesta dan juga musim untuk kita melakukan ibadah yang pahalanya digandakan dengan gandaan yang begitu banyak, tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain yang fadilatnya juga lebih berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan begitu banyak yang Allah sediakan, khususnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapat rezeki untuk bersama dengan malam Al-Qadar melakukan ibadah, bermunajat dan minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung perbincangan yang lepas daripada kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Kita masih lagi dalam tajuk peperangan Uhud yang Allah Taala uji kepada Nabi SAW, uji orang-orang Islam. Salah satu yang paling besar adalah ujian harta, di mana tentera-tentera pemanah yang telah diarahkan oleh Nabi SAW untuk kekal berada di tempat itu yang dipanggil Jabal Rumah. Walau apapun yang terjadi, tetapi sebahagian besar daripada mereka turun apabila menyangka peperangan sudah tamat, untuk mengambil harta rampasan perang bersama dengan tentera Islam yang lain. Bakinya sangat sedikit yang masih ada di atas dan ikut arahan Nabi SAW. Pelajaran yang ke-8. Kita telah melihat bahawa Nabi SAW mendapat ujian dan juga kesakitan yang begitu besar dalam tempoh peperangan ini. Bagaimana gigi Nabi SAW patah, begitu juga dengan pipinya luka, begitu juga dengan kepalanya keluar darah. Sebelum ni kita bicarakan bagaimana rantai baju besi Nabi SAW itu sehingga terputus, kemudian maknanya pelanting sehinggalah sampai ke pipi Nabi SAW. Ini ujian yang sangat besar. Begitu juga dalam keadaan darah yang begitu banyak mengalir di wajah Nabi SAW. Ia adalah natijah daripada kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian daripada tentera Islam. Kesilapan daripada sebahagian menatijahkan, iaitu satu ujian yang sangat besar kepada keseluruhan tentera Islam yang lain, termasuk Nabi SAW. Kerana apa? Al-khuruj ala awamiril qaid, iaitu keluar ataupun tidak patuh ataupun engkar daripada segala arahan pemimpin. Walakin, kemudian pengarang timbulkan persoalan, man hikmah? Apakah hikmah
tersebarnya dalam peristiwa peperangan Uhud ini salah satu yang menyebabkan tentera Islam kucar-kacir. Tentera Islam seperti hilang arah. Tentera Islam seperti keadaannya sangat kelam kabut. Salah satu puncanya adalah tersebar berita bahawa Nabi SAW telah pun meninggal dunia ataupun wafat. Ini salah satu yang bahasa sekarang diviralkanlah pada waktu itu ketika peperangan. Mereka mendengar bahawa Nabi SAW sudah tidak ada lagi. Persoalannya adalah, pengarang bertanya, apakah hikmah bahawa viralnya ataupun tersebarnya khabar tentang terbunuhnya, wafatnya Nabi SAW ketika peperangan itu? Mesti ada hikmah. Jawapannya pengarang menyebut betapa umat Islam ini hubungannya sangat rapat dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Apabila hubungan yang rapat, hubungan yang dekat, mereka sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW, maka mereka punya kekuatan, terutamanya kekuatan dalaman yang menghasilkan kekuatan luaran. Ada Nabi SAW, mereka menjadi kuat. Ada Nabi SAW, mereka menjadi sangat bersemangat, dan begitulah yang seterusnya. Tidak terbayang di minda orang-orang Islam bahawa mereka ini akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak tergambar apakah yang akan mereka hadapi, apakah yang akan mereka lakukan apabila sudah tidak ada lagi Nabi SAW. Adakah mereka mampu bertahan? Apakah mereka ini mampu untuk istiqamah dengan apa yang mereka amalkan sekarang, ataupun bagaimana? Maka tersebarnya berita bahawa Nabi SAW telah wafat itu satu yang ada kebaikan pada satu sudut, supaya mereka ini nanti cukup bersedia apabila benar-benar Nabi SAW tiada. Sebab itu ayat Al-Quran yang turun yang menceritakan tentang Nabi SAW itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sebelum ini juga ada Rasul diutuskan, kemudian wafat Rasul, dibangkitkan Rasul yang lain, sampai kepada peringkat Rasul yang terakhir Nabi SAW juga sampai masanya akan wafat. Maka ayat ini turun, surah Ali Imran ayat yang ke-144 adalah dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Uhud. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Tiadalah Nabi Muhammad SAW itu melainkan seorang Rasul, telah dibangkitkan dan diutuskan sebelumnya para Rasul. Adakah kalau sekiranya Nabi SAW itu wafat ataupun terbunuh, maka kalian akan berpaling daripada apa yang kalian percaya, kalian imani sekarang, ataupun seumpamanya. Dan siapa yang berpaling daripada apa yang dia percaya sekarang, maknanya kufur selepas daripada iman, maka langsung ia tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Dan Allah Ta'ala akan memberikan, iaitu mengganjari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan kepada orang Islam, di samping pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tetapi sebagai memberi ilmu kepada mereka, ingatkan mereka bahawa Nabi SAW itu seorang Rasul
sama seperti para rasul yang dibangkitkan sebelum ini, mereka itu sampai masanya akan wafat. Maka kalau begitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sampai masanya akan wafat. Cuma persoalannya, adakah kalian akan berpaling daripada iman yang sekarang? Adakah kalian akan kufur selepas daripada beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu persoalannya. Kemudian pengarang kata, walaqad ittadaha al-athar al-ijabi di hadzal dars. Telah maknanya jelas kesan positif. Maknanya aspek yang maknanya baik daripada tersebarnya berita itu. Bukanlah maknanya bagus berita itu, tidak. Cuma mengambil pelajaran dan pengajaran daripadanya sampai peringkat pengarang kata Nabi SAW apabila benar-benar wafat dan meninggal dunia, maka mereka sudah tahu bahawa ayat Al-Quran ini sangat berkait rapat. Sebab itu kalau kita tengok dalam sirah saat kewafatan Nabi SAW, salah satu yang dibaca ayat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah ayat ini. Adakah kalian akan berpaling daripada agama kalian? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Para sahabat yang lain barulah sedar dan akhirnya teringat ketika saat ayat ini turun, iaitu dalam peristiwa peperangan Uhud. Seterusnya, pelajaran yang ke-9. Dan kita memerhatikan bagaimana keadaan beberapa orang sahabat Nabi SAW yang sanggup untuk mempertaruhkan nyawa mereka agar Nabi SAW selamat dan tidak dibunuh. Mereka jadikan badan mereka sebagai perisai. Mereka sanggup maknanya berkumpul di hadapan Nabi SAW asalkan saja Nabi selamat, Nabi tidak diapa-apakan, walaupun mereka ini akan mendapat sakit, luka dan juga mati, tidak mengapa. Jadi ini yang berlaku kepada para sahabat. Salah seorang demi seorang mereka ini gugur syahid. Kerana apa? Kerana mereka lah yang telah menjadi perisai mempertahankan Nabi SAW. Dalam keadaan ini mereka langsung tidak peduli apakah nasib mereka. Mereka tidak peduli apakah yang berlaku kepada mereka. Mereka sanggup berkorban jiwa dan raga mereka. Pengorbanan yang sangat tinggi ini, pengorbanan yang cukup maknanya memberikan motivasi kepada kita ini sangat ajaib pada perkiraan manusia biasa yang lain. Apakah yang menjadi sebab para sahabat ini sanggup korbankan sampai ke peringkat nyawa mereka asalkan saja Nabi SAW selamat? Maka dua faktor yang paling besar yang perlu untuk diambil perhatian. Yang pertama adalah faktor iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah summa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah bagaimana kasih dan cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ini menjadi sebab yang sangat utama menghasilkan satu pengorbanan yang cukup tinggi. Orang Islam, pengarang kata, wal muslim yahtaju ilaihima ma'an. Orang-orang Islam memerlukan kepada dua perkara ini serentak. Pertama iman, dan yang kedua adalah mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memadai seseorang mendakwa bahawa dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, tetapi hatinya itu tidak ada perasaan sayang, cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka tidak mungkin ia boleh menghasilkan, iaitu pengorbanan. Kita percaya dengan seseorang, kemudian kita kasih dengan seseorang, barulah kita akan sanggup korban apa saja. Kalau kita kenal seseorang, kita percaya dengan dia, tapi kita benci kepada dia, kita tak akan sanggup untuk korbankan apa saja yang kita ada. Nak korbankan duit, jauh. Nak korbankan nyawa, lagi jauh. Masa pun kita tak ingin korbankan untuk orang yang kita tidak kasih, orang yang kita benci. Sebab itu kita dengan pasangan kita, Masya Allah, korban apa saja. Anak-anak kita pun kita sanggup korban apa saja, asalkan mereka bahagia, asalkan mereka selamat, asalkan mereka dapat apa yang mereka nak, apa yang mereka ingin, apa yang mereka nak. Itu kasih seorang ayah, seorang ibu sayangnya kepada anak-anak mereka. Anak-anak juga kalau sampai peringkat kasih kepada ibu dan bapa mereka, juga akan sanggup berkorban apa sahaja. Baik, dua perkara ini sangat penting. Sebab itu tidak memadai seorang hanya menyebut dia beriman, melainkan mestilah di dalam hatinya dan jiwanya penuh dengan rasa cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan beriman salah seorang daripada kalian sehinggalah aku lebih dikasihinya berbanding dia kasih kepada bapanya ataupun anaknya ataupun orang Islam keseluruhannya. Maknanya kita ini tidak dianggap beriman. Sama ada maksud pertama memang tak beriman sungguh, ataupun sebahagian besar para ulama kata tidak sempurna iman. Selagi mana Allah dan Rasul tidak menjadi yang paling kita kasih berbanding ayah kita, berbanding anak kita, berbanding manusia yang lain. Jadi yang ni perlu kita letakkan cinta dan kasih Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Sebab itu kita sanggup tinggalkan keluarga, tinggalkan apa sahaja untuk kita melaksanakan perintah Allah. Solat maghrib perintah Allah, solat isyak perintah Allah, menuntut ilmu perintah Allah, kita tinggalkan sekejap keluarga kita. Begitu juga orang yang cinta dan kasih kepada Allah dan Rasulnya sanggup untuk korbankan apa saja demi agama, untuk Allah dan juga untuk Rasulnya. Nabi SAW menyebut, kalau ambil pendapat yang kedua, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah Nabi SAW itu lebih dikasihi dan dicintai berbanding ayahnya, anaknya dan juga manusia yang lain. Termasuklah isteri ataupun suami ataupun bapa saudara, anak saudara dan juga seumpamanya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam satu riwayat menyebut kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cinta, kecuali aku cinta engkau dan kasih kepada engkau selepas aku cinta dan kasih pada diriku sendiri." Itu Sayyidina Umar kata. Tak ada yang lebih, melainkan kalau ikut ranking, Sayyidina Umar cinta dan sayang kepada dirinya melebihi Nabi SAW. Lalu Rasulullah pun kata, belum lagi. Dengan maksud belum betul lagi, wahai Umar. Selang beberapa hari, mungkin Sayyidina Umar bila ditegur oleh Nabi SAW, imannya itu belum betul, mahabbahnya belum betul. Lalu dia pun memperbetulkan. Sehingga satu hari Sayyidina Umar berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cinta berbanding dengan diriku sendiri." Lalu Rasulullah kata apa? "Al-ana Umar." Sekarang wahai Umar. Dengan maksud sekarang baru betul wahai Umar. Itu maksudnya. Jadi itu beberapa contoh dan riwayat.
Wa bayanu dzalika anna Allah azza wa jalla qad gharasa fil insan aqlan wa qalban. Sesungguhnya untuk menjelaskan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ataupun memberikan kepada seorang manusia itu dua perkara. Yang pertama akal dan yang kedua adalah qalb, iaitu kita kata hati ataupun jantung hati. Yang pertama akal, itu untuk berfikir, akal untuk menakul, akal untuk melihat kejadian Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Kejadian dan juga kebesaran Allah Ta'ala itu ada dua. Al-ayat. Yang pertama al-ayat al-maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca, iaitulah Al-Quran. Dan yang kedua adalah al-ayat al-manzurah, iaitulah yang dilihat, kebesaran yang dilihat. Alam semesta ini dengan maknanya bintang, matahari, bulan dan juga seumpamanya. Maka akal kita ini akan menghasilkan ketepatan beriman, manakala hati pula akan dipenuhi dengan rasa kasih dan juga sayang. Kalau kita hanya menggunakan akal, percaya dan beriman kepada sesuatu, tetapi kita tidak kasih dan tidak sayang, maka ini sukar untuk menghasilkan pengorbanan. Tengok perbezaan di antara orang Islam dan juga pengalaman yang ini dinyatakan oleh pengarang kitab, pengalaman negara Amerika. Ketika mereka beriman, percaya bahawa arak itu merosakkan fikiran dan akal manusia. Dia boleh menyebabkan pergaduhan, boleh menyebabkan maknanya keluarga akan rosak. Dan dicatatkan bahawa pada tahun 1933, dengan keyakinan akal yang mereka ada, mereka ini telah bersetuju untuk mengharamkan arak di seluruh negara mereka. Tapi tak lama lepas tu mereka jugalah yang menghalalkannya kerana tak tahan dalam tempoh itu. Bila tak mabuk ni, dia jadi mabuk lain pula. Dia jadi pening. Akhirnya mereka batalkan pengharaman itu. Berbeza dengan umat Islam. Nak dibandingkan dengan akal, kajian, sains, apa saja boleh, maknanya kajian memberikan evidence. Arak itu merosakkan, arak itu memudaratkan dan seumpamanya. Pada zaman ini, pada tahun 1933, lebih-lebih lagi sekarang. Tetapi para sahabat Nabi SAW, bila turun saja ayat Al-Quran, ada 3 peringkat. Peringkat pertama, janganlah kalian ketika solat akan maknanya mabuk. Ada tiga peringkat, menyebut mula-mula ada kebaikan dan ada keburukan. Kemudian tak boleh mabuk ketika waktu solat. Kemudian barulah diharamkan secara total. Bila peringkat ketiga diharamkan secara total, orang Islam yang tak tahu sains pada waktu itu, tak ada kajian yang menunjukkan apa-apa nak dibandingkan dengan tahun 1933, tetapi tindakannya cukup menarik. Mereka terus menuang arak yang dipegang, dibuang, yang disimpan dalam tong, semuanya disimbah ke tanah dan juga seumpamanya, dan mereka tidak berpatah balik. Kerana apa? Akal mereka menjadikan mereka beriman kepada Allah, percaya bahawa segala ketetapan syarak itu wajib dipatuhi, dan yang keduanya mereka cinta dan kasih kepada Rasul SAW. Melahirkan pengorbanan. Tak apa, walaupun tak dapat kebaikan yang sedikit, tetapi mudaratnya sangat banyak, tinggalkan secara total. Intahaina. Dalam Quran kata, fahal antum muntahun, adakah kalian akan berhenti? Mereka semua jawab, intahaina, kami berhenti. Maknanya ini yang dilakukan. Ini gabungan akal dan juga al-qalb. Dan yang lebih utama tadi yang disebutkan adalah iman, dan juga gabungannya adalah mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya,
Untuk mendapatkan mahabbah ini, begitu juga bagaimana kita ingin untuk kita kata meningkatkan ataupun menambahkan. Dengan iman itu boleh bertambah. Kita ni manusia biasa, bukan iman para malaikat, bukan iman para nabi yang sentiasa meningkat, iman pada malaikat yang tidak pernah turun. Kita ini yazidu wa yanqus. Kadang-kadang meningkat iman, kadang-kadang menurun. Meningkat apabila kita melakukan amal soleh. Turun apabila kita buat maksiat ataupun jauh daripada amal-amal soleh. Sebab itu kita ni lain bila berada bersama dengan kawan-kawan di surau, di masjid, dengan pengajian dan seumpamanya. Kita ramaikan subuh macam Jumaat di masjid negeri contohnya. Lain, waktu tu iman tinggi tuan-tuan sekalian. Tetapi bagaimana ketika kita tak buat amal soleh? Bagaimana ketika kita tidak ada rasa mahabbah? Maka kita akan menurun imannya. Ini adalah biasa bagi seorang manusia. Maka sebab itu sentiasa jaga amal soleh. Sentiasa kita jaga naik bertambah berbanding dengan turunnya. Lepas satu amalan, kita buat satu amalan yang lain, begitulah seterusnya. Kalau Imam Qurtubi pula kata, lepas satu istighfar, kena istighfar yang lain. Maknanya istighfar yahtaju ila istighfar. Istighfar yang memerlukan kepada istighfar yang seterusnya. Jadi ini yang perlu kita biasakan. Seterusnya, antara yang dinyatakan oleh pengarang, cara untuk tambah mahabbah, cara untuk tambah iman adalah majlis-majlis ilmu. Yang kedua adalah majlis-majlis zikir. Yang ketiga adalah solawat ke atas Nabi SAW. Ini semua sebab yang boleh menambahkan iman dan juga mahabbah kepada Rasulullah SAW. Seterusnya, apabila hati orang Islam dipenuhi dengan mahabbah, maka mahabbah yang betul akan menyebabkan mahabbah kepada perkara lain yang tidak betul akan terhapus. Dengan sebab hati kita penuh mahabbahnya kepada Rasulullah SAW, maka pada masa yang sama kita tidak akan ada perasaan suka melakukan maksiat, tidak akan suka melakukan perkara kejahatan, tidak akan suka melakukan perkara-perkara yang sia-sia terutamanya. Yang ke-10, berdasarkan peristiwa peperangan Uhud ini, kita dapati riwayat dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Nabi SAW telah memerintahkan buat arahan supaya tentera-tentera Islam yang ramai terkorban itu disemadikan dengan darah-darah mereka. Tidak disolatkan, begitu juga tidak dikapankan, begitu juga tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, tidak disolatkan, begitu juga tidak dikapankan. Sebab itu dengan darah-darah mereka kemudian terus saja disemadikan. Dan Nabi SAW jama'a bainar rajulaini fi qabrin wahid, telah menghimpunkan dua orang lelaki dalam satu kubur. Semua ini menunjukkan kepada keharusan. Kalau ada darurah, boleh saja jenazah itu dihimpunkan dalam satu liang ataupun satu kubur. Daripada riwayat ini juga para ulama telah membuat maknanya ketetapan istinbat hukum, mengeluarkan hukum bahawa mereka yang mati syahid di medan perang fi sabilillah, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu untuk disolatkan, bahkan disemadikan dengan darahnya. Maknanya biarkan dalam keadaan itu. Kemudian pengarang cuba menjawab
Bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW solat jenazah setiap kumpulan jenazah orang Islam 10. Kemudian setiap kali 10 yang satu grup disolatkan, mesti jenazah Sayyidina Hamzah akan dimasukkan dalam jumlah yang 10. Maknanya Sayyidina Hamzah disolatkan banyak kali. Sampai satu peringkat dikatakan ia disolatkan oleh sebanyak 70 kali. Riwayat kata. Maknanya riwayat ini nak bagi tahu, siapa kata tak perlu disolatkan? Tu Nabi ada solatkan setiap satu kumpulan 10 orang, 10 orang, 10 orang. Jadi pengarang ambil kesempatan di sini untuk mengatakan bahawa riwayat itu adalah lemah dan riwayat itu adalah tidak betul ataupun dikatakan khata', salah. Ini dari sudut ilmiah lah, dari sudut ilmiah. Seterusnya, pelajaran yang ke-11. Apabila kita perhatikan bahawa dinyatakan Nabi SAW apabila peperangan tamat, tak lama, tak sampai 24 jam, Nabi SAW telah perintahkan para sahabat supaya patah balik untuk mengejar tentera-tentera musyrik. Maknanya macam nak serang balik ataupun nak lawan balik. Jadi apabila kita perhatikan riwayat ini, bagaimana Nabi SAW terus bagi arahan fawra audatihim, sejurus kembalinya mereka daripada peperangan, untuk mereka keluar semula cari dan juga kejar orang-orang musyrik. Ini jelas pelajaran daripada perang Uhud. Salah satu yang sangat penting adalah walaupun kalah, ia bukan bermaksud maknanya mengalah. Walaupun tewas, orang Islam tidak sepatutnya mengalah. Itu antara yang sangat penting. Maknanya masih lagi ada kekuatan, masih lagi ada semangat. Dan di sinilah bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat dan kita semua bahawa kemenangan itu adalah bersama ataupun syaratnya adalah kesabaran. Begitu juga dengan patuh dan taat kepada perintah pemimpin, dan maqasid, tujuan, niat berperang itu adalah kerana agama dan kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kebendaan semata-mata. Dan pada waktu ini, tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana semangat tentera Islam yang dengan kecederaan yang mereka alami, mungkin kalau nak sedih pun masih lagi sedih. Sahabat-sahabat yang lain ada yang gugur syahid, ada yang masih menyesal kerana kesilapan yang kecil, tidak ikut perintah itu. Rupa-rupanya kesannya cukup besar. Kekalahan yang dilihat maknanya sukar untuk lawan tentera musuh. Nabi SAW sendiri cedera. Masing-masing mungkin kalau kita bayangkan, ada yang menyesal, ada yang menyalahkan diri sendiri kerana akibat daripada kesilapan itu cukup besar dan cukup maknanya sangat pedih untuk mereka. Tapi mereka terus bangun dengan kecederaan, belum cukup rehat dan seumpamanya. Kalau kita balik daripada musafir tu pun, yang naik kereta dan seumpamanya, nak berehat lama juga. Tapi yang ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka terus ikut perintah Nabi SAW, dan bertolaknya mereka kali ini langsung tidak memikirkan tentang harta, langsung tidak memikirkan perkara keduniaan, melainkan kali ini mereka dapat pelajaran yang cukup besar, iaitu semua yang berkaitan dengan harta, ingkar arahan, itu mesti dibuang daripada hidup mereka. Lalu mereka pergi dengan satu matlamat kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengikut perintah Nabi SAW. Tak ada seorang pun kali ini may yatma' fi ghanimatin aw gharadin dunyawi. Tak ada seorang pun yang tamak kepada harta rampasan dan ataupun kepada tujuan keduniaan semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini yang menjadi pelajaran kepada tentera Islam dan pelajaran juga kepada kita. Bagaimana keadaan tentera musuh?
Tentera musuh, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ini dapat berita daripada orang yang lalu lalang di hadapan tempat perkemahan Nabi SAW, bagi tahu kepada mereka bahawa Rasulullah SAW dan tentera Islam yang lain nak datang dan menyerang kamu. Dan kali ini mereka akan membawa kematian untuk kamu pula. Kalau tentera Islam yang pada peringkat awal kalah tetapi dididik supaya tidak mengalah, tentera musuh pula rupa-rupanya baru sekejap menikmati kemenangan, sekarang Allah campakkan rasa takut dan gerun kepada orang Islam, Rasulullah SAW dan juga tentera Islam yang lain. Sebab itu mereka ini tidak toleh ke belakang, sebaliknya semuanya terus beredar daripada Madinah dan balik semula ke Mekah. Balik semula ke Mekah, takut dengan kematian, takut dengan kekalahan, sebab mereka tahu kali ini mereka datang bukan dalam keadaan biasa, tetapi tentera Islam datang dalam keadaan yang cukup luar biasa selepas mendapat pelajaran. Di akhir firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka, tercedera di medan perang Uhud. Untuk orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka, lalu berkata, cukuplah untuk menolong kami dan Allah sebaik-baik pengurus yang mereka berserah kepadanya segala urusan. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah, dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Seakan-akan satu kehidupan yang baru bagi para sahabat dengan kekuatan semangat, begitu juga dengan motivasi yang baru selepas pelajaran yang mereka dapat. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja pada malam ini. Ke depan insya-Allah Yaumur Raji' wa Bi'ru Ma'unah, iaitu hari ataupun peristiwa Ar-Raji' dan juga perigi Bi'ru Ma'unah. Ini Nabi hantar pendakwah kepada mereka, kemudian pendakwah Nabi SAW yang dihantar itu semuanya dibunuh oleh orang-orang musyrik. Jadi kita akan tengok cerita dan pelajarannya pada pertemuan akan datang insya-Allah. Cukup sekadar tu, aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma 'alaika bil yahudi wa man 'awanahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.